Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nurul Akmal binti Muhammad Zuki, nombor matrik 282990. Untuk pembentangan kumpulan ini, kumpulan kami telah memilih syarikat Ajia Berhad untuk dibincangkan dengan lebih lanjut. Okey, syarikat Ajia Berhad ni mula bertapak pada tahun 1990 dengan menjalankan perniagaan pembentukan gegelung logam yang menggunakan jenama Ajia. Seterusnya, pada tahun 1996, syarikat Ajia turut menceburkan diri dalam pengeluaran produk kaca keselamatan berketahanan tinggi. Setelah lebih 28 tahun penubuhan syarikat, Ajia telah meluaskan perniagaannya ke seluruh Malaysia yang bermula dari Segamat Johor. Syarikat Ajia ni mempunyai dua anak syarikat yang utama, iaitu yang pertama Asia Roofing Industries dan yang kedua Ajia Safety Glass. Pada tahun 2007, syarikat Ajia telah meluaskan rangkaian perniagaannya ke luar negara iaitu Thailand. Sehingga kini terdapat 18 buah rangkaian syarikat dan juga gudang Ajia di seluruh Malaysia termasuk Thailand. Syarikat Ajia ni juga turut menceburkan diri dalam pembuatan Industrialized Building System ataupun lebih dikenali sebagai IBS. Dalam melaksanakan sistem IBS ni, Ajia telah menggunakan kaedah Ajia Green Integrated Building Solutions, iaitu merupakan salah satu kaedah moden dalam pembinaan dalam usaha meningkatkan produktiviti dan kualiti di tapak bina. Ajia Berhad disenaraikan pada papan kedua Bursa Malaysia pada tahun 1996 dan kemudiannya ke pasaran utama pada tahun 2003. Syarikat Ajia ni turut memberikan komitmen yang baik terhadap perkhidmatan yang mereka tawarkan dengan pengeluaran produk yang inovatif dan juga komprehensif. Saya Nur Aniza binti Nasuha, nombor matrik 282984. Okey, saya akan menerangkan dari segi misi syarikat, produk serta servis syarikat Ajia Berhad. Okey, misi syarikat Ajia Berhad adalah ia menyasarkan pada tahun 2020 adalah untuk meneroka pelbagai bidang yang berkaitan dengan besi dan juga kaca. Okey, namun begitu sejak negara dilanda pandemik COVID-19, syarikat Ajia ni turut terjejas. Okey, walau bagaimanapun hal ini tidak mematahkan syarikat Ajia Berhad untuk terus mencapai misi yang telah ditetapkan. Okey, dari segi produk dan servis syarikat Ajia pula, ia terbagi pada 3 produk utama. Yang pertama adalah produk pembinaan rumah atau bangunan yang berasaskan besi yang merangkumi atap bumbung genting, siling jalur, bahan penyambung antara bumbung atau kerangka rumah dan bumbung, bingkai besi untuk tingkap dan pintu, atap bumbung zinc. Okey, produk yang kedua adalah produk pembinaan rumah atau bangunan yang berasaskan kaca keselamatan. Okey, yang merangkumi kaca keselamatan, kaca hiasan yang banyak digunakan di kawasan dalam kawasan pejabat. Okey, kaca kalis peluru, kaca anti bencana, kaca anti calar, kaca keselamatan lengkung dan juga kaca kalis haba dan bunyi. Okey, yang terakhir adalah produk pembinaan rumah yang dikenali sebagai AGIBS, yang merangkumi besi kerangka rumah, penghadang matahari, kaca keselamatan, bahan membina anjung rumah, shielding, atap genting, bingkai besi untuk tingkap dan pintu. Okey, syarikat ini telah melancarkan produk ini yang merangkumi penambahbaikan dan perubahan sistem pengatapan dan reka bentuk. Okey, ia juga dikenali sebagai projek pembangunan rumah hijau yang mesra alam. Okey, AGBS telah menyediakan industri pembinaan pembangunan yang mapan dan mengatasi masalah tenaga kerja, dan juga penggunaan bahan mentahnya juga turut mesra pengguna. Okay, seterusnya rakan saya yang lain akan menerangkan lebih lagi mengenai syarikat Ajia Berhad. Assalamualaikum Dr. Sarah Saharudin. Saya Muhammad Nasrul Hakimi bin Hamzah, nombor matrik 282800. Di sini saya ingin menerangkan pesaing-pesaing utama syarikat Ajia Berhad. Terdapat beberapa pesaing-pesaing yang bersaing kepada syarikat Ajia Berhad dalam perniagaan adalah seperti berikut.
Syarikat yang pertama iaitu ARRK Malaysia Sendirian Berhad. Sejak didirikan pada tahun 1948, ARRK telah mementingkan dialog dengan pelanggan sambil memberikan pelbagai perkhidmatan sebagai sebuah syarikat yang menyokong pengembangan produk baru dalam bidang otomotif, perkakar rumah, komunikasi, perubatan, kosmetik dan kemudahan hiburan, termasuk perencanaan produk, reka bentuk produk, kejayaan analitik prototipe, reka bentuk, fabrikasi dan penyelenggaraan die dan pengeluaran dan penjualan produk acuan banyak kecil. Syarikat yang kedua iaitu FIW Steel Sendirian Berhad. Syarikat ini telah memainkan peranan sebagai pelopor dalam setiap tahap pengembangan teknologi dalam galvanis, lembaran keluli dan produk yang berkaitan dengannya. Syarikat yang ketiga iaitu A-Steel Group Companies. A-Steel mengkhususkan diri dalam reka bentuk dan pembinaan, atap keluli dan struktur, dan juga memfokuskan industri hiliran untuk bahan binaan dan pembinaan. Kesan-kesan pesaing terhadap syarikat Ajiya Sendirian Berhad. Terdapat beberapa kesan daripada ARK Malaysia Sendirian Berhad, FIW Steel Sendirian Berhad dan ST Group Companies kepada syarikat Ajiya Sendirian Berhad adalah seperti berikut. Yang pertama, persaingan risiko. Bermaksud syarikat menghadapi persaingan dari pasaran antarabangsa dan tempatan. Yang kedua, kebergantungan kepada pengurusan utama dan kaki tangan yang berpengalaman untuk kekal dalam syarikat. Bermaksud, hal ini ada untuk mengekalkan staf pengurusan utama dan staf yang berpengalaman supaya tidak berhenti kerja di Ajiya apabila menerima tawaran kerja yang ditawarkan oleh syarikat pesaing-pesaing yang lain. Dan yang ketiga, strategi persaingan bertujuan mencari kelebihan berbanding pesaing di dalam pasaran bagi memastikan organisasi terus berada di dalam kedudukan menguntungkan dan stabil. Seterusnya, saya serahkan penerangan lanjut berkait trend-trend dan isu utama terkini mengenai syarikat Ajiya kepada rakan saya, Muhammad Azfar bin Abu Bakar. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Muhammad Azfar bin Abu Bakar. Nombor kad matrik 282970 akan membentangkan tentang trend syarikat Ajiya ini. Daripada rentetan virus COVID-19 yang melanda seluruh dunia ini, banyak syarikat yang telah mengalami kerugian, kesukaran untuk meneruskan perniagaan dan malah ada syarikat yang telah jatuh bankrupt akibat penularan COVID-19 ini. Sehubungan dengan itu, banyak juga pekerja-pekerja yang telah diberhentikan kerja akibat syarikat tidak mampu membayar gaji pekerja. Walau bagaimanapun, bagi syarikat Ajiya ini dapat meneruskan perniagaan walaupun dalam suasana norma yang baharu. Dan syarikat ini terpaksa mengurangkan kos perbelanjaan dengan cara mengurangkan jumlah pekerja, kos bahan mentah, kos input bahan dari luar negara pada tahun 2020. Okey, isu syarikat Ajiya ini pula, walaupun dalam suasana norma yang baru, syarikat Ajiya ini dapat menginput barang-barang dan bahan mentah dari luar negara, khususnya banyak bahan mentah untuk syarikat ni daripada negara China. Selain itu, syarikat perumahan negara Berhad SPNB akan mula membina 20,000 unit kediaman di bawah projek perumahan generasi baharu Felda menggunakan Ajiya Green Integrated Building Solution iaitu AGIBS menjelang tahun ini. Ketua Pegawai Eksekutifnya Datuk Ahmad Azizi Ali berkata, projek dengan nilai pembangunan kasar 2.8 bilion itu akan dibangunkan dalam 3 fasa dan akan bermula di Terengganu. AGIBS yang dibangunkan Ajiya adalah IBS yang dipaten menyediakan industri
pembinaan dengan menyelesaikan pembinaan bersepadu dan mapan bagi mengatasi masalah kekurangan tenaga kerja, memendekkan tempoh pembinaan dan mengurangkan kos operasi. Dan peluang dan ancaman bagi syarikat Ajiya Berhad. Yang pertama, kita akan masuk di dalam penilaian kekuatan. Poin yang pertama di sini ialah syarikat ini merupakan salah satu syarikat yang terbesar di Asia Tenggara dalam industri pembuatan kaca dan besi. Yang kedua ialah mempunyai kerjasama yang baik dengan syarikat-syarikat lain untuk mendapatkan bahan mentah bagi menghasilkan produk syarikat. Yang ketiga ialah syarikat ini juga merupakan yang terbesar di Malaysia dalam industri pembuatan kaca dan besi. Yang keempat, mengadakan kerjasama dengan pihak Construction Industry Development atau dikenali sebagai CIDB agar mampu melahirkan lagi banyak pekerja yang berkemahiran tinggi. Di sini kita akan masuk dari segi penilaian kelemahan. Di sini ada 3, yaitu yang pertama kesukaran syarikat untuk mendapatkan bahan mentah, yang kedua struktur kos yang tinggi, di mana cukai import yang tinggi merupakan salah satu cabaran akan meningkatkan lagi harga bagi sesuatu barang syarikat. Yang kedua ialah yang ketiga ialah kurangnya perlindungan patent, di mana lambakan produk yang kurang berkualiti menjadikan syarikat akan mengalami kesukaran untuk mengeluarkan barangan. Kita akan masuk dalam peluang. Peluang ada 4 penilaian dari segi peluang. Yang pertama, mengadakan kerjasama dengan syarikat luar. Yang kedua, membuka lagi banyak cawangan syarikat. Yang ketiga, membuat kerjasama dengan pihak tertentu bertujuan untuk meningkatkan di dalam bidang research and development. Yang keempat, mengembangkan lagi pusat latihan agar mampu melahirkan lagi banyak tenaga pakar ya di dalam, khususnya bagi anak tempatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Sarah, saya Zulkarnain Daud bin Sabra Ali, nombor metrik 283013, akan menerangkan hala tuju dan masa depan syarikat Ajiya Berhad. Dalam mencapai misi dan objektif syarikat, syarikat perlu membina kepercayaan di antara pelanggan, kaki tangan ataupun staf, rakan kongsi, pengedar dan juga pembekal. Di mana dalam mencapai misi dan objektif memerlukan kepercayaan bagi sesebuah syarikat ataupun bagi pihak syarikat Ajiya Berhad. Okey, selain itu dalam menjayakan misi dan objektif syarikat, komitmen bersama di antara kaki tangan, pengedar dan juga pembekal diperlukan. Ini secara tidak langsung akan menaikkan lagi nama syarikat di persada yang lebih tinggi, di mana pada dasarnya adalah 2 bahagian yang kita perlu dititik beratkan bagi syarikat Ajiya Berhad, di antara kepercayaan dan juga komitmen. Bagi masa depan syarikat pula, membuka sempadan baru. Ini bermaksud membuka lembaran yang memberi peluang dan juga jaringan rakan kongsi. Sebagai contoh, menghasilkan produk dan perkhidmatan baru, kebolehhasilan produk dan perkhidmatan yang berkualiti dan memenuhi kepada keadaan masa ataupun pada masa hadapan. Yang kedua, membina jaringan rakan kongsi perniagaan baru, membuka ruang perniagaan kepada syarikat ataupun rakan kongsi baru yang ingin mencuburi dalam bidang perniagaan dan perkhidmatan berasaskan profiling. Dan yang ketiga, melebarkan sayap perniagaan di luar negara, memperluaskan perniagaan ke luar negara yang bersesuaian dengan teras perniagaan. Ini adalah hala tuju dan juga masa depan syarikat Ajiya Berhad. Seterusnya, rakan saya akan menerangkan secara lebih lanjut berkaitan syarikat Ajiya Berhad. Terima kasih. Strategi yang boleh dicadangkan kepada syarikat Ajiya Berhad adalah, antaranya syarikat Ajiya Berhad boleh menghasilkan cermin kenderaan, iaitu dengan mencubakan diri yang bidang otomotif, yang mana kita sedia maklum kerajaan dah bagi pelbagai insentif dan rebate kepada
pengeluar dan juga syarikat-syarikat otomotif untuk memasarkan produk mereka. So kita berpendapat Haji Berhad boleh cuba menghasilkan cermin kenderaan yang seperti mana kita tahu Haji Berhad memang terkenal dengan kaca keselamatan yang bagus, kualitinya, dan juga sangat memenuhi spek-spek keselamatan yang ditetapkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan dan juga Pospakom. Okey, selain itu kita juga boleh cadangkan dekat syarikat Haji Berhad ni untuk membuat potongan harga bagi setiap produk mereka sebanyak 30%. Hal ini kerana bila buat potongan harga, kita sedia maklum siapa pun memang suka potongan harga. So bila kita buat potongan harga, benda tu akan menarik perhatian para pelanggan, para syarikat-syarikat pengeluar untuk membeli produk-produk Haji Berhad. Walaupun 30% tu nampak macam banyak, tapi sebenarnya tak merugikan sebab pada pendapat kami 30% tu boleh di-cover oleh pelbagai insentif dan kemudahan dari kerajaan yang kerajaan tawarkan sepanjang pandemik COVID-19 ni, dan juga institusi kewangan yang lain juga turut memberi kemudahan kepada syarikat-syarikat tempatan untuk meneruskan lagi perniagaan mereka. Sebagai penutup, syarikat Haji Berhad berpotensi untuk meluaskan lagi pasaran mereka ke peringkat dunia dan menjadi salah satu syarikat gergasi yang memonopoli bidang logam besi dan kaca. Banyak cabaran, halangan dan masalah yang dihadapi oleh syarikat ini, namun mereka memantapkan lagi pengurusan syarikat, operasi syarikat untuk kekal kukuh sejak dari tahun 1996 hingga kini masih lagi beroperasi dan mempunyai 18 kilang yang beroperasi sekitar Malaysia dan Thailand, yang membuktikan bahawa syarikat Haji Berhad ni memang satu syarikat yang sangat berpotensi tinggi untuk berjaya dan terus berjaya. So pada pendapat kami, syarikat Haji Berhad ni merupakan syarikat yang sangat menjaga kualiti produk dan menjaga peranan masing-masing di setiap bahagian dan sektor bidang yang diceburi. Mereka juga merupakan syarikat yang mempunyai pengaruh yang kuat dan mempunyai kepercayaan yang tinggi dari pihak-pihak berkuasa tempatan, dan semestinya antara satu syarikat yang menjadi pilihan rakyat Malaysia. So kita boleh simpulkan kat sini antara faktor yang boleh menyebabkan Haji Berhad masih berada di bursa Malaysia walaupun negara dilanda pandemik COVID-19, bukan negara, dunia dilanda COVID-19. So, kita masih boleh tengok syarikat Haji Berhad masih boleh bertahan dalam bursa Malaysia sehingga kini.